Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Didik 21 Mac bersama saya Zaiti Zubir. Kementerian Pendidikan KPM sudah menyerahkan draft cadangan kepada Pejabat Peguam Negara untuk mewajibkan pendidikan di peringkat sekolah menengah. Menterinya Fadlina Siddiq berkata ia adalah komitmen kementerian untuk memastikan tiada anak-anak yang tercicir pendidikan sama ada di peringkat sekolah rendah maupun menengah. Ingin saya maklumkan kepada ahli yang berhormat sekalian bahawa benar setakat ini berdasarkan Akta Pendidikan Negara dan Dasar Pendidikan Wajib hanya setakat darjah 6 sahaja. Tetapi komitmen KPM yang berhormat telah pun kita panjangkan dan kita sebar luas. Fadlina berkata demikian pada sesi soal jawab lisan bersama ahli Dewan Negara pagi tadi. Menurut Fadlina, Akta Pendidikan 1996 melalui Seksyen 29A-2 mewajibkan ibu bapa menghantar anak mereka mengikuti pelajaran rendah selama 6 tahun dan sekiranya gagal, ibu bapa boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Fadlina berkata ketika ini KPM telah mengambil pendekatan untuk menangani perkara itu dengan mengadakan program sekolah model khas komprehensif K9 dan K11. Beliau berkata program K9 adalah untuk memastikan anak-anak tidak tercicir daripada darjah 1 hingga tingkatan 3, manakala K11 akan memastikan anak-anak akan terus berada di sekolah daripada darjah 1 hingga tingkatan 5. Semalam dalam lawatannya ke Kuala Lipis, Pahang, Fadlina memaklumkan yang kerajaan akan memperluaskan sekolah model khas komprehensif K11. Menurut Fadlina, langkah itu akan dilakukan di seluruh negara dan sebagai usaha kementerian menangani masalah keciciran dalam kalangan pelajar dan murid, khususnya di kawasan luar bandar. Jelasnya, setakat ini hanya 2 sekolah model khas K11 dilihat beroperasi dengan baik. Sekolah berkenaan ialah Sekolah Menengah Kebangsaan, SMK Rancangan Penempatan Semula, RPS Betau di Kuala Lipis, Pahang dan sebuah lagi sekolah di Long Bedian, Sarawak. Saya ingin rakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kerajaan negeri yang telah memberikan laluan mudah kepada KPM untuk menjadikan sekolah ini projek rintis atas beberapa keprihatinan yang tinggi. Jelasnya, jumlah pendaftaran pelajar mendaftar di SMK RPS Betau meningkat kepada 814 pelajar walaupun kapasiti sekolah hanya 700 pelajar. Malah jumlah itu dijangka meningkat susulan sokongan serta kepercayaan ibu bapa khususnya dalam kalangan orang asli. SMK RPS Betau mula menjadi sekolah model khas itu bermula 13 Mac lalu. Kementerian Pendidikan KPM amat menghargai jasa semua pendidik dan guru, terutama yang bertugas di pedalaman. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Bakarudin Ghazali berkata, jasa dan pengorbanan mereka dalam memberi ilmu dan pendidikan kepada anak bangsa membangunkan negara sungguh besar dan tidak ternilai. Saya, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, mengambil kesempatan pada hari ini untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih kepada guru-guru kita yang berkorban untuk pergi jauh ke pedalaman sana, di pulau-pulau yang terpencil, di tempat-tempat yang mencabar demi untuk mendidik anak bangsa kita. Sebenarnya saya sendiri bersama rakan-rakan di Kementerian Pendidikan Malaysia bulan lepas sempat pergi ke sekolah di Baram, pedalaman Sarawak sana. Saya sendiri dapat rasai betapa mencabarnya perjalanan untuk ke sana dan saya rasa cukup bangga kerana cikgu-cikgu begini masih ada di bumi Malaysia ini untuk berkorban mendidik anak bangsa. Begitu juga bila saya pergi ke Sempurna, ada cikgu yang pergi ke Pulau Mabur, Pulau Bombom, pulau-pulau yang terpencil di sana juga mereka menyambung nyawa, meredah gelora lautan dan akhirnya mereka dapat membangunkan anak bangsa kita. InsyaAllah. Terima kasih banyak cikgu. Semoga cikgu akan diberkati, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala jua. Tambah beliau, satu kajian sedang dilakukan bagi melaksana program sekolah K11 di beberapa sekolah di pedalaman dan pulau bagi membantu mengurangkan risiko guru dan pelajar menaiki kenderaan darat dan di lautan. Jelasnya, kajian keperluan itu akan diberi keutamaan kerana sebelum ini pelaksanaan K11 terhenti akibat penularan COVID-19.
Kementerian Pendidikan KPM menerusi Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD sentiasa memastikan sekolah dilengkapi dengan kelengkapan peralatan ICT. Timbalan Menterinya Lim Hui Ying berkata kerajaan melalui perkeliling perbendaharaan bertarikh 29 November 2022 telah pun meningkatkan had nilai perolehan pembelian terus daripada RM20,000 ke RM50,000. Urusan perolehan dan pembelian alat ICT oleh pihak sekolah adalah tertakluk kepada perkeliling perbendaharaan dan surat arahan semasa berkaitan perolehan kerajaan yang berkuat kuasa. Lagi pihak JPN dan PPD akan turut membantu dan mempercepatkan pihak sekolah untuk membuat perolehan. Melalui perkeliling perbendaharaan itu, pihak sekolah boleh melaksanakan pembelian terus bagi alat ICT seperti mesin pencetak, komputer riba dan komputer selepas mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa melulus. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyarankan syarikat gergasi termasuk multinasional menampung pembiayaan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Katanya pendekatan itu bagi memberi peluang syarikat berkenaan membantu rakyat secara langsung menerusi pengambil alihan penyelenggaraan dan latihan menggunakan kos syarikat. Kita ialah meminta syarikat-syarikat membantu langsung sama ada projek-projek rakyat miskin atau dalam kes ini secara khusus TVET, kerana TVET itu latih anak-anak muda kita majoriti Melayu Bumi Putera untuk meningkatkan kemahiran, mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik dan upah atau gaji yang lebih tinggi. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Kubang Krian, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Syarikat terbabit antaranya Sunway Berhad, Berjaya Corporation Berhad dan Telekom Malaysia TM. Tambahnya, kumpulan syarikat Al-Bukhari secara spesifik menawarkan pengambil alihan TVET di Pekan Pahang dan Tanjung Malim, Perak. Bersua kembali, semua guru diminta mengenal pasti masalah dihadapi pelajar. Ini bagi memastikan mereka dapat menumpukan perhatian penuh terhadap pembelajaran. Pengarah Pendidikan Pulau Pinang Abdul Rashid Abdul Samad berkata, masalah berkenaan meliputi masalah yang dihadapi pelajar di dalam dan di luar sekolah. Sebarang jalan penyelesaian sesuai perlu dicari sebelum sesi PDP bermula minggu depan. 8 jam anak-anak kita di sekolah. Saya tak boleh bayangkan bagaimana kalau 8 jam anak-anak kita di sekolah. Sebaik melangkah masuk kawasan sekolah hingga ke waktu balik jam 2. Jiwa dia tidak tenteram. Jiwa dia dalam keadaan ketakutan. Tak kisahlah apa isu dia sekalipun. Sama ada masalahnya datang pihak-pihak tertentu dan sebagainya, atau mungkin masalah buli, kita tak tahu. So kita akan address semua isu ini dalam minggu pertama ini untuk kita mengingatkan murid-murid kita, anak-anak kita bahawa sekolah adalah tempat yang selamat. Sejumlah 229,861 murid dan pelajar memulakan sesi persekolahan di 398 sekolah seluruh Pulau Pinang pada sesi kali ini. 19,862 daripadanya murid darjah 1. Buat kali pertama, KPM mengarahkan supaya semua aktiviti pada minggu pertama sesi persekolahan kali ini memberi tumpuan kepada aktiviti berbentuk didik hibur dan penerapan nilai-nilai murni.
Kepukan dan sorakan gemuruh mengakhiri pementasan semula drama musical Majika oleh sekumpulan pelajar Institut Perguruan IPG Kampus Perlis malam semalam. Lontaran skrip yang dijayakan mereka syarat dengan pengajaran dan tema kemasyarakatan yang sinonim dengan adat budaya Melayu. Pementasan selama 60 minit itu dijayakan 52 pelajar semester 5 pengkhususan Bahasa Melayu dengan bantuan 8 orang pelajar daripada pelbagai jurusan lain. Pengarah projek Tuan Amirul Aziz Tuan Azizur Rahman berkata, latihan dan persediaan pentas bermula sejak awal Januari. Hasil kreativiti mereka, banyak kos pementasan termasuk penggunaan prop dapat dijimatkan. Bila penonton bersorak, penonton ketawa, gembira tengok kami punya pementasan ni adalah salah satu perasaan yang saya tak boleh ungkapkan. Saya dekat belakang tadi memang saya terharu sangat-sangat. Sebabnya saya tahu betapa penatnya kami tiap-tiap malam datang berlatih. Petang, siang, malam kita orang datang berlatih dekat sini. Bukan setakat sini, seluruh IPG. Lepas tu dengan peropnya kami guna cari-cari dekat dalam seluruh sekitar IPG ni pun memang saya tak boleh gambarkan lah dia punya perasaan tu. Sangat-sangat seronok. Pementasan itu berlangsung di Dewan Indra Kayangan, Kangar dan dihadiri lebih 600 pelajar serta barisan pensyarah dari kampus perguruan terbabit. Antara yang turut hadir Timbalan Pengarah IPG Kampus Perlis, Ahniza Arsyad. Dalam pementasan ini kita dapat lihat bakat-bakat pelajar. Di sinilah wadah untuk kita cungkil bakat-bakat pelajar dan kreativiti pelajar, siswa guru yang bakal nanti untuk diimplementasikan dalam dunia pendidikan yang sebenar. Ya, watak yang dia orang bawa sampai dengan dia tambah dengan unsur kecindaannya, dan lakonan dia nampak spontan. Pementasan ini bagi memenuhi keperluan tugasan drama dalam pendidikan bagi pelajar semester 5. Untuk menjayakannya, mereka turut mendapat nasihat dari Badan Kesenian Negeri Perlis. Lebih 1,000 sukarelawan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT turun padang bagi membantu penduduk yang terkesan banjir khususnya di Parit Sulong dan Sri Medan Johor. Bantuan itu amat bermakna kepada masyarakat setempat terutama sebelum umat Islam menyambut Ramadan. Gotong royong membersihkan rumah mangsa banjir bermula jam 9 pagi tadi. Lebih 1,000 staf dan pelajar dari beberapa institusi pengajian tinggi awam menyertai operasi pasca banjir kali ini yang dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Tumpuan di kawasan Parit Sulong dan Sri Medan yang masih berdepan fenomena banjir termenung. Misi bantuan banjir ini adalah merupakan salah satu daripada program CSR, Corporate Social Responsibility, universiti kepada komuniti setempat yang melibatkan bukan sahaja staf tetapi juga pelajar. Jadi bila kita melibatkan pelajar, kita juga mendidik mereka untuk menjadi insan yang prihatin dan sentiasa menyumbangkan sesuatu, sentiasa terlibat dengan program-program komuniti. Saya dapat turun sendiri ke misi ini, turun padang untuk bantu sama-sama. Kita ada warga kampus UTHM, UTHM Prihatin, Yayasan UTHM, HCP dan sebagainya. Dan saya dapat turunlah, ini bukan kali pertama, kita banyak kali dah kita join. Boleh dikatakan semua daerah pun kita dah pergi menapak untuk tengoklah untuk bantu-bantu pembersihan dan bantuan bakul makanan. KPT dalam satu kenyataan memaklumkan seramai 1,442 sukarelawan membabitkan 459 staf dan 983 pelajar terbabit dalam operasi pasca banjir di 10 daerah yang terkesan banjir di Johor. Turut diedarkan bakul rahmah mengandungi barangan keperluan asas dianggarkan bernilai hampir RM346,000. Brigade Sukarelawan IPT dimobilisasi bagi membantu membersihkan rumah mangsa, masjid, sekolah serta kemudahan awam yang terkesan banjir. Macam mana kita nak cakap pun benda ni dah berlaku kan. Ya, yalah. Redha dia lah. Macam mana kat bulan puasa? Persiapan ni macam mana? Memang tak siap lah. Untuk puasa je lah apa yang ada. Itu je. Harap-harap tak hujan lah. Harap hujan lagi kan.
Kewujudan sebuah kafe dan perpustakaan kecil di Gaza, Palestin menjadi tarikan masyarakat setempat. Sea Readers Library memberi peluang kepada orang ramai untuk berehat dari dunia digital dengan menawarkan buku percuma untuk dibaca sambil menghirup minuman dan menikmati pemandangan laut. Pemilik kafe Moment Tuman berharap idea dan kewujudan kafe itu dapat menggalakkan lebih ramai orang untuk membaca buku. Apatah lagi dengan mentaliti TikTok yang mempengaruhi zaman kini, budaya membaca semakin ditinggalkan. اللي بيصير علينا اللي هي رسائل مسمومة جوات الإلكتروني ممكن يتعدل لكن الكتاب عمره ما بيتعدل بيضل العلم زي ما هو ماسك قيمته وماسك أثره بملمسه كأنه كتاب حقيقي مش زي ما أكون أنا ماسك على الإلكترون. إذا حدا بيمل من القراءة في مكان معين مع وجود هذا الكشك في القراءة على شاطئ البحر أي حدا حيتشجع على القراءة لأنه جو البحر في الطبيعي ممتع فمع القراءة حتزيد متعة وخصوصا أنه بيربط بين مشروبات ساخنة وكتاب وبحر حتزيد المتعة على شاطئ البحر. Kini, Sea Readers Library menjadi lebih meriah apabila semakin ramai orang sudah boleh menerima konsep membaca buku di tepi laut. Sebagai langkah penjimatan, beberapa pengusaha pusat riadah di United Kingdom menggunakan haba dari pusat data bagi memanaskan air di kolam renang mereka. Hasilnya cukup merangsangkan. Apatah lagi apabila krisis tenaga telah menyebabkan kos penggunaan gas naik hingga 400% dalam setahun. Tambah Bionsgard, pengusaha pusat riadah di Exmouth, Devon ini misalnya yakin langkah itu mampu menjimatkan penggunaan gas. Caranya ialah dengan memasang sistem baru yang menggunakan haba yang terhasil daripada komputer di pusat data. Haba itu kemudian akan digunakan bagi memanaskan minyak yang disalurkan melalui batang paip bagi memanaskan air di kolam renang pula. Menurut mereka, penggunaan gas menyebabkan mereka terpaksa mengeluarkan belanja yang tinggi. So gas in this leisure centre alone has gone up fourfold from about £20,000 a year to £80,000 a year plus. Sistem baru itu adalah hasil idea syarikat Deep Green Technologies. So unlike a normal data center that blows air over the computers, as you can see, these are immersed in inert oil. So the oil heats up and we push that oil through these pipes and into the swimming pool. Tambah Bionsgard, langkah itu memberi keuntungan kepada kedua-dua pihak. Pengusaha kolam renang mampu menjimatkan bil gas dan bagi pihak Bionsgard, mereka dapat memberikan perkhidmatan komputer yang lebih murah kerana kos penyejukan telah menurun. Di pihak pengusaha kolam, langkah itu telah memberikan mereka penjimatan hingga 60% iaitu sekitar £40,000 atau RM217,000 setahun. Sukan menjelang aksi persahabatan antarabangsa Tier 1, Harimau Melaya menentang Turkmenistan Khamis ini. Pemain baharu naturalisasi kebangsaan Paulo Josu antara yang teruja untuk menyarung jersey pasukan kebangsaan. Kali pertama menjalani latihan bersama skuad Harimau Melaya, Josu kini dalam fasa menyesuaikan diri dengan taktikal ketua jurulatih Kim Pan-gun. Selepas 7 tahun beraksi di Liga Malaysia, ketua pasukan KLCT itu mengakui mempunyai sedikit perbezaan di bawah kendalian Pan-gun yang menerapkan latihan berintensiti tinggi dan pantas. Very happy to be here, very honored to be here. Glad to be here to be part of the team for now. Just hope to contribute for the team, for the country, or make some retribute for the country as they give me some trust as a Malaysian. Turkmenistan yang bakal ditentang Harimau Melaya kini dikendalikan jurulatih baharu Megan Orazov. Skuad Harimau Melaya juga akan berdepan Hong Kong 5 hari kemudian di arena sama Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Puteri. Selain Josu, seorang lagi pemain naturalisasi baharu, Edric Dos Santos yang juga berasal dari Brazil, turut dipanggil menyertai skuad Harimau Melaya. Memasuki hari keempat latihan petang tadi, skuad Harimau Melaya menjalani sesi tertutup di Stadium Sultan Ibrahim. Ke perkembangan sukan antarabangsa, kejuaraan tenis terbuka BNP Paribas di California, Amerika Syarikat. Pemain Sepanyol Carlos Alcaraz muncul juara selepas menewaskan lawan dari Rusia, Daniil Medvedev. Alcaraz nyata berada dalam kelas tersendiri apabila menang straight set di hadapan lebih 9,000 penonton. Menang set pertama 6-3, Alcaraz 19 tahun mengekalkan momentum menamatkan set kedua 6-2.
Alcaraz dijangka kembali merampas kedudukan pemain nombor 1 dunia susulan aksi cemerlangnya menang semua aksi menerusi straight set sepanjang kejohanan. Ke aksi jelajah basikal Catalunya, pemandu pasukan Jumbo Visma Primož Roglič mengenepikan cabaran juara dunia Remco Evenepoel pada perlumbaan peringkat pertama. Saingan awal ini membabitkan laluan berbukit sejauh 164 km dengan bermula dan berakhir di San Feliu de Guíxols. Ketika masing-masing cuba meningkatkan kelajuan, beberapa pelumba antaranya Adam Yates dari pasukan UAE Team Emirates terlibat dalam pelanggaran berbaki 6 km terakhir. Insiden itu tidak menjejaskan barisan pelumba lain termasuk Roglič yang terlebih dahulu melintasi garisan penamat selaku pemenang. Roglič kini mendahului senarai pelumba dengan kelebihan 4 saat berbanding Evenepoel. Manakala bekas juara Tour de France, Egan Bernal yang ketinggalan 20 saat di tangga ketiga. Selepas akur terkandas pada kelompok 16 pasukan terbaik pada Piala Dunia Qatar 2022, Korea Selatan kini mengharapkan sentuhan jurulatih baharu juga legenda Jerman, Jürgen Klinsmann. Klinsmann tampil buat kali pertama mengendalikan latihan di Pusat Latihan Kebangsaan di Paju, Korea Selatan. Sesi latihan lebih terarah kepada rutin latihan ringan, namun kelibat bintang sensasi Song Heung-min tidak kelihatan. Peminat bola sepak Korea Selatan kini mengharapkan sesuatu yang positif menjelang tugasan pertama Klinsmann menentang Colombia di Ulsan Jumaat ini. Korea Selatan juga bakal berdepan Uruguay 4 hari kemudian di Seoul. Paparan umat Islam memenuhi pasar tempatan di Kahirah membeli hiasan rumah, tanglung dan makanan menjelang Ramadan mengakhiri buletin didik. Tanglung adalah hiasan utama dalam kebanyakan isi rumah di Mesir pada bulan suci itu. Saya Zaiti Zubair, salam hormat dan kita jumpa lagi.